InsyaAllah hari ini kita lihat, kita sambung surah Al-Insan, bermula daripada ayat yang ke-22. Surah 76 ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Inna kat sini, bukan di sinilah. Inna ni dipanggil sebagai apa? Harfu taukid. Kita pernah sebut, bila jumpa inna saya akan sebut benda ni. Inna sesungguhnya, dipanggil sebagai apa dalam bahasa Arab? At-taukid, litaukid, untuk menunjukkan elemen penegasan dalam kenyataan yang dia hendak sampaikan oleh penutur lah secara asasnya. Macam kalau pada asalnya percakapan, pada asal orang bercakap biasa je lah, kita tak perlu nak tegas-tegas sangat. Bila orang akan guna penegasan? Antaranya bila mula orang ragu-ragu ataupun tak percaya dengan kita kata, baru kita datangkan elemen-elemen penegasan ni. Kita kata besok hari Sabtu. Lepas tu dia kata, ya ke? Dia, ya ke? Jadi kalau macam ni, tuan-tuan akan cakap macam mana? Betul lah, betul. Tuan-tuan buatlah contoh-contohnya. Tuan-tuan akan tambah apa-apa perkataan yang menjadikan buat tuan-tuan nak kata besok Sabtu tu jadi tegas, biar dia percaya. Itulah dia kalau kita belajar bahasa Arab. Kita belajar, dia panggil partikel-partikel, harf, kata tugas. Fungsi-fungsi dia tu kita belajar tu untuk nak faham apa dia punya peranan dalam ayat. Jadi bila orang cakap tak nak dengar ataupun tak percaya, kita kena bagi penegasan. Ataupun mungkin bukan sebab dia tak percaya, tapi kita nak tunjuk benar-benar sungguh ni. Kan? Betul, besok aku belanja kau makan. Betul. Kita cakap tu untuk memberikan penegasan pada ayat. Ada beberapa peranan lah penegasan tersebut. Jadi ayat 22 ni samalah. Mungkin sebahagian manusia ayat ni bila dia baca, bertambah yakin lagi dengan janji Allah yang kita baca daripada ayat yang kelima, tuan-tuan. Ini ayat 22 ni nak simpulkan daripada perbincangan kita tentang nikmat-nikmat syurga daripada ayat 5 sampai ayat 21, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan study balik ayat 5 sampai 21 ni, boleh senarai balik apa nikmat-nikmat syurga yang Allah sediakan. Allah kata sesungguhnya hadza apa pula hadza? Ini. Haza ni isim isyarah. Haza ni kata tunjuk.
sesungguhnya ini. Kita tunjuk. Haza, ini. Satu, dalam bahasa Melayu kita faham juga. Kalau kita kata ini, maksudnya kita tunjuk tu jauh ke dekat? Dekat. Kalau bahasa Melayu jauh apa? Itu. Kalau bahasa Arab apa dia itu? Zalika. Zalika. Dia ada lagi lah tilka, ulaika, apa kita ambil yang asas. Haza dengan zalika. Jadi haza ni ini dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tunjuk ni ataupun bila kita sebut ini kadang-kadang memang betul untuk kita tunjuk. Ini cawan kita kata. Ini pen. Itu fungsi kata tunjuk. Fungsi kedua kata tunjuk ialah yang kita sebut ini tu, benda tu dah ada dah dalam fikiran orang. Bila kita dah cerita, betul kata, ini macam contohnya kita akan sediakan hadiah berbentuk piala, kemudian wang tunai bernilai 200, kemudian voucher sekian. Ini kita akan beri kepada. Ini tu apa? Bukannya kita tunjuk. Benda tu tak ada. Kita tengah bercerita, kita tengah rancang, tengah mesyuarat. Kata ini kita akan bagi kepada tempat pertama. So ini kat situ apa dia? Merujuk kepada apa yang sudah ada dalam minda. Jadi bila Allah sebut inna hadza, sesungguhnya ini, sepatutnya apa sahaja nikmat syurga yang diceritakan dalam ayat 5 sampai 22 tu tuan-tuan sudah ada dalam minda tuan-tuan. Sepatutnya begitu. Bukan lagi pada ayat ni kita bincang apa ayat-ayat tu, dia tak menarik macam tu. Dia dah dekat dah. Hadza ni, ini jauh ke dekat? Ini tu jauh ke dekat? Dekat. Lepas tu pula ini tu adakah nak tunjuk sesuatu dengan fungsi ini kipas, ini buat, bukan. Ini kat sini macam yang saya sebut tadi lah contoh. Kita dah hurai. Dia kata ini kita akan berikan kepada tempat pertama. So ini tu dekat mana? Dalam minda. Jadi tuan-tuan dah ada pun dalam minda tuan-tuan. Kita kena senarai balik, kena ulang kaji balik. Baca ayat begini kita kena ulang kaji balik. Dia ada ni, contoh macam ayat ulaika pun sama juga. Ayat kelima surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, ayat kelima surah Al-Baqarah apa dia? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika tu mereka itu. Ulaika tu mereka itu. Ulaika ala, di atas petunjuk. Mereka itu. Sama juga tuan-tuan. Mereka itu isim isyarah juga. Tapi untuk ramai. Untuk menunjukkan ramai. Mereka tu banyak kan. Samalah. Okey, saya boleh kata mereka itu pelajar saya. Itu saya tunjuk depan. Yang ditunjukkan tu ada kat depan kita je. Mereka itu pelajar saya. So depan ni lah. Saya tengah dekat kat Haji kan contoh, ada pelajar kat sini. Mereka itu pelajar saya. Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima tu, mereka itu tu, Allah bukan tunjuk apa mereka itu orang beriman ke tidak. Allah kata mereka itu tu ialah perkara-perkara yang telah disebutkan daripada ayat 2 sampai ayat 4. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu iaitu Al-Quran, tiada sebarang keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa tu siapa? Iaitu orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, mereka beriman kepada mereka mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebahagian harta mereka. Siapa lagi orang bertakwa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Maksud unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan daripada apa yang diturunkan sebelum engkau. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari kiamat, hari akhirat, mereka yakin adanya. Ulaika. Apa ulaika tu? Yang aku dah sebut tadi semua tu. Ulaika. Mereka itu. Sepatutnya dekat mana dah? Ciri-ciri mereka tu ada dekat mana dah? Kita standby dah. Mereka itu, Allah kata, ciri-ciri tadi tu di atas petunjuk. Jadi Quran suruh kita ingat apa yang kita baca
Bayangkan kalau kita baca langsung hanya sekadar membaca saja, lagilah tak ingat. Allah kata hadza, dia tak nampak apa-apa pun. Jadi sebab tu selalu kita kempen supaya kita nak ubah. Paling-paling kita bermula di Meru ini. Kita buat perubahan dan alhamdulillah. Jazakumullah khairah pihak masjid. Bukan saja untuk semua Quran lah, tapi untuk pelajaran-pelajaran lain kita buat kuliah tadabbur. Kemudian kita buat pula kuliah bahasa Arab. Supaya apa dia? Masyarakat tu dengan Al-Quran sangat dekat. Allah kata inna hadza, adalah ada inna. Inna tu penegasan. Oh, nak cakap betul-betul ni, tapi dia tak faham apa pun. Tu yang kita tak nak tu. Tragis tuan-tuan kalau macam tu. Jutaan manusia baca Quran, Allah kata inna hadza, dia tak rasa apa-apa perasaan. Dalah hadza, jauh ke dekat? Dekat. Syurga tu patut dekat dengan orang yang baca Quran. Tapi dia tak nampak. Tu yang dalam surah Al-A'la kalau kita baca tu sangat menyentuh hati kita. Allah kata apa dia? Wal akhiratu khairu wa abqa, kan? Benar-benar akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Syurga tu besar. Tapi di sebelum ayat tu Allah kata apa dia? Bal tu'thirunal hayatat dunya. Bahkan kamu ni manusia lebih terkesan dengan dunia. Bahkan akhirat tu lebih besar. Cerita akhirat tak nampak apa. Kalau bagi cerita tentang dunia, kita rasa besar sangat. Sebab apa? Yang kita faham dunia. Kita belajar masa kat sekolah dulu, kita belajar sungguh-sungguh faham. Nak belajar matematik dalam bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Inggeris. Nak belajar bahasa Melayu yang sampai kita boleh buat karangan dan sebagainya, kita belajar buat karangan. Tapi nak baca Quran yang bawa pergi ke syurga, tak belajar bahasa dia. Tak logik, kan? Jadi apa perasaan dia baca inna hadza, dia tak rasa apa-apa tentang syurga. Bayangkan tuan, daripada ayat ke-5 sampai 22 tu, kita suruh direngkaskan dengan inna hadza. Kalau kita sekolah kan kita buat summary. Cuba kita ringkaskan balik. Apa yang Allah sediakan? Siapa yang melayan mereka? Apa yang mereka bawa? Gelas dalam syurga macam mana bentuk dia, hari tu kita bincang. Itu ada kaki diisi arak. Lepas tu gelas daripada apa? Dia punya material dia daripada perak yang macam kaca. Semua tu kena ada dalam keluarga kita. Main-main. Kalau tak ada, macam mana dia nak mempengaruhi kehidupan? Benda tu macam nak mempengaruhi kehidupan. Ayah dia nak pergi holiday hujung tahun, ayah nak pergi sekian-sekian tempat. Anak dia pun cari dalam Google. Best ni ayah, tak sabar. Tapi kalau dia biasa, tak ada perasaan, tak terkejutlah dia. Inna hadza. Kita kan nampak Kana. Kana kat sini pula tujuan dia litahqiq. Karena kat sini tuan-tuan terjemahkan dia benar-benar. Benar-benar. Jadi sudah ada taukid tadi. Taukid tu penegasan, nak tegaskan. Tahqiq pula nak bagi tahu benda ini betul-betul. Haza tu betul-betul. Inna haza kana, sesungguhnya betul-betul ini bagi kamu. Lakum, ini bagi kamu. Lakum tu pula la tu tuan-tuan. La tu bagi ataupun untuk ataupun kepunyaan. Dia tengok la ni banyak terjemahan dia. La dengan li dia sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa la terjemahannya bagi, li bagi, orang tanya apa beza la dengan li? La dia akan pakai dengan kata ganti nama. Tu kita faham. Kalau saya belajar kata ganti nama dia tu lakum. Tapi kalau untuk nama orang macam Syafiq ke, kita pakai li. Betul faham? Contohnya lah ayat ni. Inna hadza kana lakum. Lakum tu bagi kamu. Sesungguhnya ini benar-benar bagi kamu. Kalau kamu tu kita tukar nama orang, Syafiq ke? Okey?
Inna hadza kana li Syafiq contohnya. Sama je li dengan la. Maksud dia apa? Bagi. Bagi ni ada banyak fungsi juga. Macam kita dalam satu contohlah ni saja. Kerusi ni. Bila saya sampai kali pertama contoh saja tuan-tuan. Ataupun ada ustaz, ada 2-3 kerusi, ada majlis. Lepas tu ada kita punya ustaz dah sampai. Ustaz, ini kerusi ustaz. Kita kata, ini kerusi ustaz. Kerusi ustaz tu kat situ maksud dia apa dia? Adakah kerusi tu kepunyaan ustaz? Tak, tapi ni kerusi ustaz tu maksudnya ustaz duduk sini, ni khusus untuk ustaz. Ataupun kita cakap ke orang, ada budak tengah duduk, ini kerusi ustaz. Contohlah. Maksudnya apa dia? Ini khusus, bukan ustaz tu punya. Itu dalam bahasa Arab ada li juga kat situ. Ini kerusi ustaz, ini kerusi bagi ustaz. Itu maksud dia. Li, la kat sini maksudnya khusus. Dikhususkan untuk kamu. Khusus ni, siapa yang khususkan? Allah khususkan. Ini istimewa ni. Hazar yang Allah sampaikan ni istimewa ni. Bukan kamu punya, Allah punya. Syurga tu Allah punya. Tapi Allah khususkan, Allah ciptakan syurga. Sudahlah syurga ni Allah cipta sebelum manusia diciptakan lagi. Belum cipta manusia lagi datang ke bumi ini. Kan kita baca surah Insan. Mula ayat pertama surah Insan kan tentang apa dia? Manusia ni sebelum dia ada, bumi ke alam ini dah berjalan dah. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hei manusia ni kamu tak tahu lagi ke? Yang sebelum kamu ni ada atau muka bumi ni, suatu tempoh yang kamu ketika itu tak disebutkan pun. Tapi syurga dah ada belum? Bumi ni dah berjalan belum? Sudah. Jadi kamu ni special ni. Macam seorang bayi, bila dia nak lahir, mak dia sediakan dulu, belikan tilam, belikan baju, beli apa semua. Orang tanya, ni untuk siapa semua ni? Tak faham? Untuk siapa ni beli alung dia umur 2 tahun ke 3 tahun, contoh, anak pertama dia. Tak faham, mak dia beli. Mak ni untuk siapa? Padahal mak dia baru je pergi cek dekat doktor kata, awak mengandung, baru 3 bulan. Mak dia dah beli dah sikit baju budak. Sebab mak dia takut kalau beli sekerbuk, duit banyak pula habis nak pakai, beli sikit-sikit setiap bulan. Alung dia tanya, umur 3 tahun. Mak ni baju siapa? Tak mak untuk Alung, dia kata. Ni untuk adik kamu. Adik pun tak lahir lagi. Special tak? Special lah macam tu kan. Belum ada lagi dah disediakan. Inilah dia tuan-tuan, syurga ni dah ada sebelum manusia lagi dah. Allah buat untuk siapa? Lakum. Oh ya Allah, khusus untuk kamu. Tiba-tiba manusia tu lahir atas muka bumi ini, dia ingkar kepada Allah. Dia tak peduli, dia tak mau pakai baju yang mak dia bagi tu. Dia buang-buang je baju mak dia. Mak dia dah sediakan dah sekiranya macam-macam, bila dia dah besar, mak tak maulah apa mak bagi ni. Uish, tak patut itu dengan mak. Ini dengan manusia, dengan Allah bagaimana pula? Inna hadza kana lakum. Sesungguhnya ini tu apa dia? 5 sampai 22 ayat tu tuan-tuan dalam kepala kita dah. Benar-benar khusus untuk kamu. Tu maksud dia. Jazaan, sebagai apa dia? Balasan. Allah nak balas anugerah yang kita buat tu. Jaza ni balasan. Berapa ramai orang yang dibalas dengan balasan yang di akhirat tu penyesalan mereka. Tapi jaza yang Allah bagi ni satu benda yang manusia diceritakan tentang syurga, tapi dia terperanjat bila melihat balasan tersebut. Tuan cuba tengok surah 32 yang kita baca setiap pagi Jumaat. Tanda muka surat ni, buka surah 32. Ayat 17. Muka surat 416. Macam mana Allah sebut ayat ni tentang balasan yang Allah sediakan itu satu bentuk yang disembunyikan. Allah bagi tahu
Tapi hakikat macam mana tu, wah, bila kita tengok nanti sangat mengujakan hati kita. Bayanglah minggu lepas kita ada sebut kan, orang terakhir masuk syurga, dia tak percaya. Allah nak bagi dia berapa nikmat syurga dia dapat? 10 kali dunia. Dia kata, Allah, kau main-mainkan aku. Dia teruja sangat. Sebab apa? Dia dapat 10 kali dunia padahal dia orang terakhir tu. Kita jangan minta pula, oh okey tu, at least orang terakhir pun dapat macam tu. Okey lah, kita dah macam ni dah datang masjid ni, okey dah ni. Jangan fikir macam tu. Kita kena bayangkan itu rahmat Allah. Paling rendah pun 10 kali dunia. Jadi cita-cita kita macam mana? Tuan-tuan, Nabi suruh kita minta syurga yang macam mana? Yang 10 kali dunia saja ke ataupun syurga Firdaus? Nabi suruh kita minta syurga Firdaus. Syurga Firdaus tu siapa yang menempati syurga Firdaus? Para Nabi. Siapakah Nabi Muhammad di sisi kita? Orang yang mengajar kita siapa Tuhan kita hari ini. Kalaulah kerana bukan baginda Rasul bersungguh-sungguh menyampaikan Al-Quran dan baginda terpesona dengan habuan-habuan yang diberikan oleh Abu Jahal, entah-entah kita masih lagi percayaan animisma, menyembah, na'uzubillah, kita pun tak tahulah sebab benda yang kita tak berlaku. Tapi itulah Nabi Muhammad. Tuan-tuan, takkan kita nak jumpa Nabi Muhammad? Nak, saya nak jumpa. Jadi usahakan dapat syurga yang paling tinggi. Bagaimana Nabi berusaha sungguh-sungguh menyampaikan Quran, kita pula Quran dah sampai kepada kita secara warisan, maka kita jaga betul-betul Quran ni. Baik, tengok sifat syurga sini Allah kata macam mana. Balasan syurga tu macam mana bentuk dia. Sifat dia adalah satu benda yang mata tak pernah tengok. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Apa maksud ayat ni, tuan-tuan? Maka tidak seorang pun, iaitu orang beriman ni, ahli syurga ni, mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dekat sini Allah beritahu apa dia? Nikmat syurga yang kita belajar daripada surah Al-Insan pula, ayat 5 sampai 22 tu. Sifat dia macam mana? Walaupun disampaikan kita buah dia macam mana, air minuman dia macam mana, tapi mata tak pernah lihat. Bayang boleh. Bayang, tuan-tuan boleh bayang masa kita cerita tentang syurga macam mana gelas tu mereka minum sikit-sikit, tuan-tuan boleh bayang. Tapi satu ayat ni cukuplah untuk tuan-tuan ingat macam mana perasaan mereka teruja tu. Macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 25, tuan-tuan pun tahu ayat ni insya-Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Lepas tu كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ. Ini ayat teruja ni. Ahli syurga ni setiap kali kullama tu setiap kali diberikan tu maksudnya berulang-ulang tak? Setiap kali itu berulang-ulang tak? Berulang-ulang kali diberikan. Setiap kali direzekikan mereka sejenis buah. Maksudnya hari ni kalau dia minta buah, dia makan buah tu, mereka kata haza ruziqna min kullama ruziqu minha min samati rizqa qalu haza tak keluar pula. Jadi baca dah. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah apa yang telah direzekikan kami sebelum ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bila mereka makan buah je, ini buah yang sebelum ni kita makan ni, tapi kenapa mereka terperanjat macam tu? Sebab cantik dia, rasa dia dah tak sama. Kalau benda tu tiap-tiap hari kita buat, kita tahu dah buah yang sama dia dapat. Tapi buah tu bila tengok, buah tu maksud jenis yang sama, tapi dia punya warna dia, semalam punya dengan hari ni punya, hari ini lagi special. Ini macam semalam, tapi lebih special. Ini manis dia ni buah semalam. Kenapa manis dia tak macam semalam, lebih sedap? Tuan-tuan, setiap kali dia dianugerahkan dalam syurga, benda tu dia tak pernah tengok sebelum tu. Hebat tak hebat? Maksudnya besok nak jumpa apa pula?
Besok nak tengok apa pula, tuan-tuan? Ada tak benda tu kat dunia macam ni? Kalau lah kita duduk kat hotel 5 hari, hotel tu kata hari ni 5 hari ni kita akan hidangkan makanan istimewa. Oh, besok makan apa pula lah? Oh, besok makan apa? Lepas habis 5 hari tu balik makan balik dah nasi goreng kat rumah ke, kadang mungkin sardin, kadang mungkin telur goreng, dah benda kita biasa makan dah. Tapi tidak, makan hari ni, ini yang macam kita makan sebelum, tapi tak sama. Itulah maksud Allah tadi apa dia? Yang apa yang Allah sediakan itu disembunyikan oleh mata. Jadi nikmat apa tu, balasan, sifat balasan dalam syurga apa dia? Kalau begitulah kita tahu, tuan-tuan, rugi kita tak beli tiket ke syurga ni. Sembunyi, Allah sembunyikan nikmat tu. Yang kedua, Allah sediakan balasan tu bukan sedikit tetapi banyak. Hadis yang kata orang terakhir masuk syurga pun dapat 10 kali dunia kan. Tengok surah An-Naba, surah 78. Allah kata dalam ni balasannya banyak. Ayat 36, 78 ayat 36. Surah 78, surah An-Naba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاء من ربك عطاء حسابا Sama juga dalam surah An-Naba ni Allah cerita tentang nikmat syurga, tapi agak ringkas lah berbanding surah Al-Insan. Surah An-Naba ni Allah cerita daripada ayat 31 sampai 35. Berapa ayat je? 1, 2, 32 lah. 32, 33, 34, 35. Betul kata jazaan. Sebagai balasan daripada Tuhan engkau, iaitu kurniaan yang hisaban. Apa dia terjemah situ hisaban? Cukup banyak. Satu benda tu tersembunyi, kita tak tahu apa lagi nak diberikan. Kita tahu Allah cerita tentang syurga. Allah bila cerita tentang syurga, benda yang kita tahu. Supaya manusia tu senang nak faham. Tapi macam mana nak terangkan tentang warna ke sifat ke, betul-betul real, tak boleh. Sebab terlalu hebat. Mizan dunia dengan mizan syurga tak sama. Jadi hisaban kat sini maksudnya apa? Cukup banyak. Lepas tu pula dalam surah lain Allah kata, balasan ni kekal. Kekal tu tak tahu nak kira macam mana. Apa maksud kekal ni? Kita pun rasa, kita duduk kat manusia ni Allah ajar kita kehidupan, tahu kehidupan tu tak kekal. Tuan-tuan mesti terkenang. Walau sebagian kita mungkin ada dah Allah kurniakan umurnya 80 tahun. Tuan-tuan bayangkan, pernah tak terasa benda-benda yang telah Allah bagi dah hilang? Saya rasa semua orang akan rasa betul. Ada benda-benda yang memang kita nampak kehilangan dia. Mungkin kekuatan, mungkin daya fikir, mungkin macam-macam beza. Mungkin Allah, anak pun ada yang dah hilang mungkin. Mungkin ada nikmat yang dulu pernah kita ada 5 kedai, buka itu, buka ini. Lepas tu sekarang mungkin dah tak ada.
Tuan-tuan, syurga sifat dia bukan begitu. Tak ada benda tu dekat dunia. Dia kekal dan puas, memuaskan hati manusia ini. Surah Al-Bayyinah ayat terakhir. Surah 98 ayat 8. Muka surat 599. Ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم, balasan bagi mereka. Siapa mereka? Ayat sebelum ni Allah sebut dah, orang yang beriman dan beramal soleh. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah syurga Adnin yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi syurga sebagai balasan. Lepas tu pula mereka duduk dalam syurga tu khalidina fiha, kekal. Tuan-tuan cuba bayangkan tadi, orang terakhir masuk syurga tu, dia ada iman apa je? Apa amal dia buat? Tak ada, tuan-tuan. Dia hanya ada sekelumit iman je. Mungkin dia adalah orang yang Nabi pernah sebut kepada kita, hadis. Nabi kata di akhirat nanti ada seorang lelaki yang datang, tuan-tuan tahu hadis ni, yang datang membawa 99 catatan amalan. 99 catatan amalan, buku rekod dia 99. Dan setiap catatan itu sejauh mata memandang. Bila dibentangkan, panjang sangat. Dia ada sebut dah, hari ni pakar-pakar psikologi dia buat kiraan. Seorang wanita, perempuan, kalau dia bercakap satu hari, anggaran dia berapa ribu? 6,000 hingga 8,000. Itu baru dekat cakap je. Kalau lelaki pula 2,000 ke 4,000. Tuan-tuan jangan bangga, kita sikit. Tapi kalau sikit tu cakap ngarut-ngarut, tak jadi soleh lah pula kan. Tapi kalau ibu cakapnya elok-elok 8,000, pahala banyak tu. Jadi masing-masing ada kelebihan dia. Lelaki diberi kekuatan dia pula. Tapi poin dia lah, orang boleh kira berapa kiraan percakapan. Itu pun anggaran. Tak sama. Tapi ada orang ni, dia datang bawa apa? 99 catatan lembaran, setiap satu lembaran sejauh mata mandang. Maksudnya apa? Sangat dakik, sangat detail. Apa yang dia buat setiap hari itu tercatat. Cakapnya, pandangannya, jelingan dia, semua tertulis. Baik ataupun benda harus atau benda haram atau benda halal, semua ditulis di situ. Kemudian Nabi kata apa dia? Setiap catatan itu tidak ada tercatat melainkan dosa saja. Teruk orang ni. Teruk sangat orang ni. Tetapi Allah tanya dia, betul tak apa semua yang kau lakukan ni? Adakah kau rasa dizalimi? Maksudnya mungkin kau tak buat kot, malaikat yang salah tulis. Dia kata tak. Betul apa yang semua yang dia buat. Macam Allah kata dalam surah Al-Mulk juga, dalam ahli neraka, kata apa dia? Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengaku tentang dosa mereka. 99 catatan ini semua dosa saja. Teruk sungguh orang ni. Jangan lega ingat ayat-ayat macam ni, hadis-hadis macam ni, jangan kita rasa, lega aku tak macam tu. Nanti
Jangan faham macam tu. Ini cerita rahmat je. Betul Allah kata apa dia? Allah tunjukkan dia satu kepingkat. Satu kepingkat yang tercatat la ilaha illallah. Rupanya dia orang Islam lah, dia orang beriman. Cuma dia tak beramal. Tak beramal langsung, dia ada la ilaha illallah je. Kad itulah yang akan selamatkan dia daripada kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi tuan-tuan, bila dia masuk syurga pula, dengan hanya sekeping kad itu, dia kekal dalam syurga selama-lamanya. Tuan-tuan, macam mana tu nak faham? Kalau kita buat dosa, Allah akan keluarkan juga kita. Maksudnya, habis dosa, keluarlah. Ini amalan kita tu, yang kita buat kerja pulung sungguh-sungguh kat dunia ni, bukan untuk apa nak kata tu? Lepas habis pahala, sila keluar daripada syurga. Tak ada. Kalau neraka, lepas habis dosa, keluar daripada neraka. Macam kita pakai, kita kumpul bonus link, kita kumpul kad itu, kad ini, bonus-bonus kita kumpul tu. Kita nak redeem, habis 10,000 redeem tu jadi apa? Kosong balik kita punya point kan. Ni tak. Sebabkan tuan-tuan ada 10,000, pihak company berpuas hati dengan tuan-tuan collect point, pakailah apa saja dalam tempat kami. Mana ada orang bagi macam tu? Dekat syurga je. Dengan kad kita tu, walaupun dia ada la ilaha illallah je, dia kekal dapat 10 kali dunia mungkin orang ni. Tapi orang paling atas macam mana pula? Jadi khalidina. Mereka berada dalam balasan mereka itu dalam keadaan orang-orang yang kekal. Lepas kekal pula apa dia? Abadan, tambah lagi pula. Fiha abadan. Selama-lamanya. Dalam keadaan nikmat tu macam mana? Besok nak makan pula, uish, ini yang macam kami dapat semalam ni. Tapi rasa dia lebih sedap. Pernah tuan-tuan order kat kedai ke? Mak, biasa mak, dia hantar, ni lagi special dari semalam. Besok order lagi, mak, biasa mak. Mak tu bukan mak kita, mamak lah. Tu bukan kedai mamak kan. Mak, macam biasa mak. Dia pun buat titah, ini lagi special dari semalam you buat. Besok bukan lagi, tak ada macam tu. Biasa tu biasalah. Semalam punya dengan hari ni, kita komplain siapkan apa, ini tak macam semalam. Kurang ada lah. Kalau lebih special tu jarang sangat. Manusia. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka tu Allah redha dengan mereka. Allah suka tengok mereka. Allah dah puas hati dengan amal mereka, prestasi amal mereka tu. Dan manusia tu pula yang beriman ni wa radu'an. Mereka rasa puas. Sungguh puas dengan kurniaan yang Allah bagi. Tak ada rasa tak cukup. Dunia sifat dia begitu. Bagilah banyak mana pun dia rasa tak cukup. Dan dia nak lagi, dia nak lagi. Dekat syurga pun nak lagi, tapi rasanya sangat puas. Dia puas. Radu'an tu maksudnya puas. Dan dalam satu hadis tuan-tuan saya bacakan tuan-tuan. Kita bila sebut puas ni, kita tahulah satu ialah nikmat-nikmat syurga tuan-tuan kan. Tapi ada satu kepuasan ni yang kita kena tahu. Saya baca dulu hadisnya. Tuan-tuan kalau ada hadis kat rumah atau bukan, ataupun mungkin ada tuan-tuan biasa guna website hadis, tuan-tuan cari hadis Sahih Bukhari, hadis ke 7518. Siapa yang tahu pakai sunnah.com ke, apa sajalah apps yang tuan-tuan mungkin ada, atau kat rumah tuan-tuan ada koleksi Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 7518. Hadis ini daripada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Saya baca, tuan-tuan cuba perhatikanlah. Siapa yang biasa tu tuan-tuan boleh buka phone, tuan-tuan cari sunnah.com, Sahih Bukhari 7518. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqulu li ahlil jannah." Sesungguhnya Allah, dia berbicara, dia berkata kepada ahli syurga. Allah tanya kepada ahli syurga, "Ya ahlal jannah." Wahai ahli syurga. Tuan-tuan, ini panggilan yang istimewa ni. Kat dunia kita dengar apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Setiap kali Allah panggil kita, tuan-tuan, kita kena menyahut. Dekat dunia ni kena belajar dah. Dengan sahutan apa dia? Kena kenal. Panggilan yang Allah paling sayang dekat dunia ialah
ya ayyuhallazina amanu. Apa ciri orang beriman, kita belajar sama-sama tuan-tuan. Supaya jumpa je ayat ya ayyuhallazina amanu dalam Quran ada 80 ayat lebih. Kita tahu ini adalah panggilan kepada kita. Kan ada ayat lain pula Allah kata apa? Ya ayyuhallazina kafaru ataupun ya ayyuhal kafirun. Nauzubillah min zalik. Yang kita nak adalah panggilan ya ayyuhallazina amanu tu nama kita tersenarai. Tapi dekat syurga pula Allah kata ya ahlal jannah. Tuan-tuan, semoga kita termasuk dalam panggilan ini. Dan tunggulah hari yang dinanti-nantikan ini. Allah kata ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana. Kita sebut labbaik Allah bila labbaik Allah. Apa maksud labbaik Allahumma labbaik? Apa maksud dia tu? Maksudnya ya Allah kami menyahut seruanmu. Itu maksud labbaik Allah. Allah panggil kita datang, undang kita pergi ke Baitullah. Kita kata belum sampai lagi labbaik Allahumma labbaik. Bukan labbaik tu lambai, labbaik tu maksud dia apa dia? Ya Allah kami sambut panggilan kau, kami datang ni. Jadi Allah panggil ya ahlal jannah, kata ahli syurga, labbaika rabbana, kami sahut suruhanmu ya Allah. Ya Allah, begitu. Allah panggil kepada kita dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu labbaika ya rabbana, labbaika rabbana. Sepatutnya begitu sahutan kita. Wa sa'daika, itu maksudnya lebih kurang juga. Wal khairu fi yadaik, kata dia. Dan segala kebaikan itu ada pada tangan engkau. Fayaqul, bila orang beriman, bila ahli syurga dah menyahut panggilan Allah, Allah berbicara lagi. Hal raditum? Allah tanya, puas tak? Tuan-tuan, Allah tanya, puas tak? Sebab kita tengah dapat balasan yang radiyallahu anhum wa radu'an. Yang mana kita dapat tu tak ada kita komplain. Alah macam ni. Alah ni jadi bagi. Ini aku beli sendiri pun boleh. Tak ada. Dapat, ya Allah seronoknya. Apa yang dia dapat kat dunia tu tak sama langsung. Dunia dengan akhirat kan macam mana? Dunia ni lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Jadi tuan-tuan dapat apa pun tuan-tuan ada hari ni kat dunia ni besar mana pun, tuan-tuan tengok syurga tu, ya Allah puasnya. Jadi Allah tanya kepada ahli syurga, puas tak kamu? Seronok tak? Gembira tak? Puas tak? Fayaquluna wa ma lana la narda. Kata ahli syurga pula, kenapa tak puas pula? Tak patut kami tak puas. Ya Rabb, wahai Tuhan, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sesungguhnya engkau telah mengurniakan kepada kami apa yang kau tak pernah bagi kepada seorang pun daripada ciptaan engkau. Anugerah besar dia dapat dalam syurga ni. Kenapa tak puas pula? Ya Allah, yang kau bagi semua ni kami tak pernah dapat kat dunia dulu. Fayaqulu, kata Allah, ala u'tituka afdala min zalik. Boleh jadi aku belum bagi lagi apa yang lebih baik daripada ini. Apa lagi ni? Apa lagi Allah belum bagi lagi ni? Kita tak puas benda ni, tapi inilah yang kita nak cari, yang kita selalu minta dekat Allah setiap hari. Fayaquluna, mereka kata, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min zalik. Wahai Tuhan, apa lagi yang kau belum bagi kepada kami? Apa lagi yang lebih baik daripada apa yang kami dapat dalam syurga ini? Fayaqulu, lalu dia kata apa dia? Uhillu alaikum ridwani fa'ala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Betul Allah kata apa dia? Untuk ke atas kamu ni, aku akan kurniakan ridwan. Aku akan bagi keredoanku. Aku akan bagi, nak beritahu yang aku satisfied kepada kamu semua. Aku puas kepada kamu. Redha kepada kamu. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Dan ahli syurga Allah kata apa dia? Hari ini aku tak akan murka lagi kepada kamu selama-lamanya. Dekat dunia tuan-tuan, kita walaupun orang beriman, tapi berapa banyak kesalahan yang kita buat. Setiap kesalahan kita buat, Allah murka tak? Allah murka sebenarnya tuan-tuan. Cuma kita je tak rasa. Tapi dalam syurga tu Allah kata dia, hari ini aku beri kepuasan, aku bagi keredoanku kepadamu. Aku menzahirkan keredaan untukmu. Dan aku tak akan murka lagi. Ini perkataan ni yang paling best ni. Aku tak akan marah lagi dah kepada kamu selama-lamanya. Maksudnya dalam syurga ni kita buat apa saja dalam keadaan Allah tengah seronok dengan kita. Sambil kita menikmati nikmat syurga tu, dalam keadaan kita tahu Allah tak marah dekat kita. Ini nikmat apa lagi kita nak? Dekat dunia kita dapat nikmat ni tuan-tuan, Allah bagi kita juga rezeki yang sama Allah bagi kat dunia ni. Allah, Tuhan yang sama bagi rezeki tersebut. Tapi kita guna nikmat tu kadang-kadang dalam keadaan macam mana? Kita buat Allah marah, Allah murka. Sebab tu kita nak tahu ada Allah murka ke tidak, tengok kehidupan kita kadang-kadang musibah menimpa. Memang musibah tu ujian.
Tapi Allah juga sebut musibah itu adalah disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Allah bagi macam-macam, tapi musibah tak henti-henti. Benda yang Allah murka. Jangan tukar, ini manusia hari inilah teruk budak-budak ni. Ini orang tu lah ni. Nah, tuding pada diri kita. Tapi dalam syurga Allah kata tak. Dalam syurga aku dah puas kepada, aku redha kepada kamu dan aku takkan marah kamu selama-lamanya. Jadi kepuasan ahli syurga dalam syurga tu lebih puas lagi lah. Sebab dia sedang menikmati nikmat dalam keadaan Allah tak marah kat dia. Seronok sangat dia. Inilah nikmat kepuasan yang paling besar sekali. Iaitu bila apa? Bila Allah redha dekat kita dan Allah tidak murka lagi kepada kita. Jadi apa doa kita minta dekat Allah untuk benda ni? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita minta tu. Benda ni kita kena minta sebab apa? Supaya kita dengar ni perbicaraan Allah kepada kita ni nanti. Allah tanya, apa lagi kamu rasa ni? Tak. Inilah dia paling besar sekali. Itulah dia jazak, balasan. Balasan tu dah lah tak pernah dilihat. Balasan tu pula dah lah apa? Selama-lamanya. Kekal. Lepas tu pula dalam keadaan yang kita rasa puas menggunakannya. Kenapa puas? Allah tak marah kepada kita. Okey tuan-tuan, buka 76 balik. Surah Al-Insan. Bahagian kedua ayat ni pula. Ayat 22 tadi, wa kana sa'yukum mashkura pula. Bahagian kedua dia. Bahagian pertama Allah cerita pasal ini semua balasan untuk kamu. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan kana tadi tuan-tuan saya kata dia li tahqiq tadi yang saya catat tu. Kana terjemahan dia kat sini benar-benar. Jumpa dah balik tuan-tuan, muka surat 579 lah, surah Al-Insan. Wa kana sa'yukum, dan benar-benar. Sa'yu, usaha keras kamu. Sa'yukum, usaha kamu tu nak meraih syurga tu. Mashkura, adalah yang disyukuri. Sesuatu yang disyukuri. Siapa yang syukuri ni? Allah. Allah dia ada sifat syakur. Allah dia ada sifat apa? Syakur. Syakur ni tuan-tuan boleh tengok contohnya dalam Quran. Allah sebut sifatnya syakur. Surah kejap. Syakur. Syakur ni satu tuan-tuan boleh tengok surah Fatir, surah 35. Surah 35. Ayat 30. 30. Surah 2 ayat 30. Kita baca daripada 29 tuan-tuan, ayat 29. Ayat 29 Surah 437. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.
baik-baik. Kita tengok dulu terjemahan ayat 29 ni. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Tuan-tuan kena ingat ni betul-betul. Perkataan baca, kalau tuan-tuan tak jumpa dia tulis yaqrauna, qara'a, basic dia qara'a. Kalau tuan-tuan jumpa ayat, terjemahannya baca. Tapi dia bukan qara'a. Dia ada situ huruf ta dengan lam, tala tu. Tak kisahlah yatluna ke, utlu ke, tala ke. Yang penting dia ada huruf dia ta dengan lam. Tala ni beza dengan qara'a. Kena ingat ni. Kalau qara'a, tuan-tuan baca tu untuk himpunkan ilmu. Qara'a. Kalau tartil, rotil, tuan-tuan baca satu-satu bacaan dia dengan susunan yang teratur. Tapi kalau yatluna, maksud dia lah baca untuk ikut. Kena pegang ni. Jadi bukan baca saja. Oh, saya dah baca Quran. No. Yatluna ialah baca ikut. Sebab tu Allah kata dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Tala kat situ. Demi matahari wasyams waduhaha, dan waktu duhanya, idza wasyams waduhaha wal qamari, dan bulan iza talaha, apabila bulan tala, ikut, bukan baca, ikutnya. Jadi perkataan tala tu dia ada makna apa? Ikut. Jadi bila kita jumpa ayat yang kata yatluna, mereka baca, tapi guna kata dasar tala, maksudnya apa dia? Jadi baca nak ikut. Tuan-tuan buka Quran ni, tuan-tuan bukan baca saja nak habiskan khatam. Itu bukan yatluna, itu bukan tilawah yang sebenar. Tilawah yang sebenar ialah baca sebab kita nak tengok apa yang Allah nak suruh aku buat. Tiap-tiap hari kita ulang. Oh, inilah syurga ni, 5 sampai 22 ayat kita ulang-ulang dah. Berapa hari dah ni? Berapa minggu dah kita belajar surah Insan. Kita ulang-ulang baca untuk apa? Nak dapatkan syurga tu. Bukan baca habis, no. Habis surah Insan, sekarang surah apa pula? Habis berlalu begitu je. Itu bukan membaca. Membaca yang sebenar ialah dapat sesuatu dan dia bertindak. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan dia ikut apa yang kitab Allah perintahkan. Itu terjemahan yang kita boleh faham. Wa aqamus solah, dan mereka mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebahagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Tuan-tuan tengok, kehidupan kita ni dia dua ni. Base dia ialah aku janji kepada Allah solat. Solat tu aku janji 5 waktu tu. Dalam satu hari tu mana ada orang lain yang sekejap-kejap jumpa Tuhan dia. Kita lah orang Islam je. Subuh dah buat, lagi buat kerja sekejap, Zuhur jumpa lagi Allah. Renew balik dia punya aku janji dia, iyyaka na'budu 4 kali. Lepas tu pula asar nak balik kerja pula jumpa Allah lagi. Lepas tu nak tunggu malam nak rehat, maghrib jumpa Allah lagi. Sebelum tidur isyak jumpa Allah lagi. Itu solat dia. Jaga hubungan dengan Allah. Dan basic yang kedua dalam kehidupan kita adalah apa dia? Harta tu dibelanjakan. Ini dua ni basic. Daripada dua ni lah kita bergerak, bekerja. Amal-amal lain bergerak. Kita nak sebarkan Quran, kena ada dana, kita buat kerja, sebarkan lagi. Mereka infakkan harta mereka baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kerana apa dia mereka buat semua ni? Kerana mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Mereka tahu apa yang mereka bagi ni tak rugi. Ini yang Allah kata tadi, mashkura. Maksudnya bila kita bagi apa-apa kepada Allah, tuan-tuan jangan rasa tak perasan pula yang ni. Kita mungkin buat tolong kat orang tak perasan. Betul tak? Bila tak perasan dia gini, buat tak nampak je aku yang tolong dia ni. Nah. Manusia memang macam tu. Tuan-tuan jangan kecil hatilah. Tapi lebih baik kita ada satu benda yang kita buat dekat Allah, kita pasti tahu yang takkan disia-siakan amal kita tu. Tuan-tuan belanja banyak mana pun untuk agama Allah, setiap satu sen tu sudah tercatat di sisi Allah, dan Allah tinggal nak balas je balik. Jangan ragu-ragu. Betul ayat yang ke-30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Jadi dia buat semua kerja dia tu daripada sumber Al-Quran tu. Kenapa? Supaya Allah menyempurnakan ganjaran bagi mereka. Dan apa ni? Ini masuk masykurah. Dan Allah tambah kepada mereka. Kita tolong orang, mungkin orang tolong tu sikit je. Itu pun kita kena menagih balik kadang-kadang. Kan aku dah tolong kau, aku dah belanja kau, belanjalah aku hari ni. Tapi tidak. Dengan Allah, sudahlah setiap satu benda kita ada tu dicatat.
Kemudian Allah tambahkan lagi kurniaannya kepada kita. Innahu, sesungguhnya Allah. Kenapa Allah buat macam tu? Tuan-tuan kena tahu nama Allah ini. Ghafurun Syakur. Dia Maha Pengampun, lagi Maha Berterima Kasih. Kalau kita terjemah bahasa Melayu lah. Maksud Maha Berterima Kasih, apa saja tuan-tuan buat tu, tuan-tuan takkan rugi. Percaya, yakin kepada Allah. Itulah namanya iman kepada Allah. Setiap apa yang tuan-tuan buat kebaikan, ia telah ada di sisi Allah untuk tunggu hari yang tuan-tuan dapat balik balasan, dan balasan tersebut berserta dengan tambahan. Tambahan-tambahan yang sembunyi-sembunyi ni Allah nak bagi. Jadi itulah dia ayat yang ke-22 daripada surah Al-Insan yang kita belajar hari ini. Semoga kesimpulan pada ayat ini tentang nikmat syurga ni dia telah ditanam dalam cara kita berfikir seharian kita. Jadi tuan-tuan akan rasa apa dia? Setiap waktu masa kita ni, kita tak akan biarkan ada benda yang dia jadi amalan yang toleh dekat Allah. Tahu-tahu timbang rugi. Aku nak kalau boleh semua amalan yang aku letak dekat atas amalan tu dibawa ke dalam syurga dan Allah ganti dengan nikmat-nikmat dia. Okey, ya Tuan Haji. Kalau nak mati kerongkong. Okey. Okey. Tak ada masalah. Itu kaedah perubatan. Haji tanya, kalau mati ikut kerongkong, kita nak suruh dia mengucap dan sebagainya, terhalang sebab apa? Doktor tidurkan. Doktor tidurkan bukan nak halang dia daripada tak mengucap. Doktor tidurkan sebab nak bagi badan dia rehat. Kalau dia dibiarkan hidup, kita akan nampak dia sakit yang teruk. So kita kena tutup mudarat, tidak boleh memudaratkan orang. Kalau kita tak mau bagi, kita tak ada pengetahuan tentang ilmu biologi perubatan, kita kata doktor tak mau, saya tak mau. Kalau betul lebih mudarat, sebenarnya berdosa. Jadi fas'alu ahla zikr, kan? Tanya kepada orang yang ada pengetahuan tentang satu bidang tersebut. Sebab tu kita mengharapkan doktor tu orang yang beriman. Dan doktor kat Malaysia, orang Islam, dia takkan suka hati. Sebab macam saya sebut sebelum ni, kalau negara, dia ada mercy killing. Kalau kita rasa doktor tak boleh hidup, boleh tanya doktor Prof situ ada. Kalau kita hidup, tak mau hidup dah, betul kat doktor lah, kita declare dah sudah. Tapi tak, yang ni tujuan dia sebab fizikal manusia. Kita tak faham. Kita ingat, tengok lepas orang tu ditidurkan mati. Angka yang lepas orang tidur dia sihat. Kita tak kira yang tu. So benda ni, perubatan adalah angka dan fakta. Jadi itu bukan tujuan untuk menghalang orang mengucap syahadah. Biasa tu kalau ada orang kena pengsan yang memang semula jadi pun, dia tak boleh ucap juga. Sebab tu akhir kalam, sebab tu setiap hari kita kena standby lah untuk buat terbaik. Kalau Allah takdirkan 2 minggu sebelum kita mati tu Allah pengsankan ke kan? Jadi kalau yang terakhir tu adalah kita masyarakat kepada Allah pun kita sedih. Ya memang, betul. Sebenarnya bukannya kita disuruh untuk last day tu baru ucap la ilaha illallah. Bukan tu maksud dia. Kita kena sentiasa. Orang yang sentiasa ni, nescaya waktu dia nak mati pun akan ada benda tu juga. Itu maksud dia. Bukannya apalah doktor tidurkan dia, macam mana nak sebut la ilaha illallah? Habis yang sebelum-sebelum ni dia tak nak sebut ke? Jadi sepatutnya bukan waktu nak mati tu, sebelum lagi kita dah prepare dah. Ya Haji? Macam faham soalan Haji, bukan Haji kritik ke apa kan, cuma nak tahu, faham. Jadi macam mana dia nak ucap la ilaha illallah kalau dia dah ditidurkan? Ya insyaAllah. Okay, sekadar tu dululah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.